Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMI. Sahabat-sahabat saya semua, coba kita jawab persoalan ini. Adakah seorang pemimpin politik sanggup mempertaruhkan proses keadilan demi keuntungan politik? Nah, inilah yang sedang berlaku sekarang apabila Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal dikatakan berdepan kemungkinan tindakan undang-undang kerana kenyataannya mengenai inkues kematian tragis seorang remaja Zara Khairina Mahathir. Jabatan Peguam Negara ataupun AGC mengesahkan bahawa mereka sedang meneliti kenyataan Shafie yang dibuat dalam satu program pada 20 September yang lalu. Menurut AGC, kenyataan tersebut bukan sekadar pandangan politik biasa tetapi berpotensi mengganggu persepsi rakyat terhadap proses mahkamah dan mungkin menjejaskan kelancaran proceeding inquest yang masih lagi berjalan. AGC juga memberikan amaran keras bahawa mereka tidak akan teragak-agak memulakan prosiding menghina mahkamah jika penelitian mendapati kenyataan itu memang melampaui batas. Isu ini menjadi lebih panas kerana kenyataan Shafie Apdal telah pun tersebar luas di media sosial dalam bentuk video. Dalam rakaman itu, Shafie Apdal mendakwa pihak berkuasa khususnya polis gagal mengendalikan kes ini dengan baik. Malah, beliau turut menyebut secara terbuka bahawa kematian Zara bukanlah kes buli semata-mata tetapi adalah satu pembunuhan. Lebih kontroversi lagi, Shafie Apdal mendakwa pihak polis hanya menyoal orang yang sama berulang-ulang kali tanpa benar-benar mencari kebenaran. Kenyataan sebegini walaupun menarik perhatian khayalak ramai, ternyata mengundang kritikan yang keras juga. Ramai melihat ini bukanlah sekadar mencabar kewibawaan pihak polis, tetapi juga prosiding mahkamah yang sepatutnya bebas daripada pengaruh politik. Peguam-peguam yang mewakili 4 pelajar yang dituduh terlibat dalam kes buli terhadap Zara segera tampil memberikan reaksi. Mereka menyifatkan kenyataan Shafie Apdal sebagai berbahaya kerana boleh merosakkan integriti proses perundangan. Lebih tajam lagi, mereka mendakwa tindakan mempolitikkan tragedi kematian seorang remaja berusia 13 tahun demi keuntungan politik adalah tindakan paling rendah yang boleh dilakukan mana-mana ahli politik. Menurut mereka, keadilan ditentukan berdasarkan bukti di mahkamah dan bukanlah dicanang di pentas politik ataupun dimanipulasi dalam ucapan yang berapi-api. Nama peguam-peguam itu turut disebut Azhir Farhan Arifin, Abdul Fikri Jafar Abdullah, Farid Saleh, dan Sylvester Kwan yang kini mewakili 4 pelajar dalam kes buli lisan terhadap Zara. Selain menjadi barisan peguam untuk beberapa saksi dalam inkues kematiannya. Untuk memahami konteks yang lebih mendalam, mari kita imbas semula kes ini. Zara Khairina Mahathir, seorang pelajar berusia 13 tahun dari Papar, ditemui parah selepas jatuh dari tingkat 3 asrama sekolahnya pada 16 Julai yang lalu. Arwah sempat dirawat di hospital tetapi meninggal dunia keesokan harinya. Kes ini mengejutkan seluruh negara kerana dikaitkan dengan kes buli yang berpanjangan. Malah, 5 remaja telah pun dituduh membuli Zara dan proses mahkamah terhadap mereka berjalan secara berasingan daripada inkues. Inkues itu pula dijalankan khas untuk menentukan keadaan sebenar yang membawa kepada kematian arwah. Sama ada ia satu kemalangan, ataupun akibat tekanan buli, ataupun mungkin sesuatu yang lebih serius lagi. Kenyataan Shafie Apdal yang terus melabel kes ini sebagai pembunuhan sebelum mahkamah membuat keputusan nyata menggoncang suasana. Bagi sesetengah pihak, ia seolah-olah satu pendedahan berani yang mencabar pihak berkuasa. Tetapi bagi yang lain, ia dilihat sebagai percubaan memanipulasi emosi rakyat dalam isu sensitif demi keuntungan politik. Jangan lupa, Shafie Apdal ini bukanlah orang yang biasa. Beliau adalah seorang bekas Ketua Menteri Sabah dan kini Presiden Parti Warisan Sabah. Apa sahaja yang keluar dari mulut beliau pastinya akan mempunyai impak yang besar, terutamanya apabila menyentuh isu kematian tragis seorang remaja yang sedang disiasat oleh mahkamah. Kalau kita lihat sebelum ini, kes-kes penghinaan mahkamah bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia.
beberapa individu pernah dikenakan tindakan karena mengeluarkan kenyataan ataupun komen yang dianggap boleh menjejaskan kebebasan mahkamah. Contohnya, ada kes melibatkan ahli politik dan aktivis yang dikritik karena coba memberikan naratif sendiri sebelum keputusan dibuat oleh hakim. Maka tidak heranlah AGC kali ini juga akan mengambil serius kenyataan Syafi Apdal. Namun, disinilah terletaknya persoalan besar yang penuh dengan kontroversi. Adakah Syafi Apdal benar-benar berniat untuk mencari keadilan bagi Zara, ataupun beliau sekadar menggunakan tragedi ini sebagai modal politik untuk menyerang kerajaan dan pihak berkuasa? Kalau betul beliau mempunyai bukti kukuh bahwa ini adalah pembunuhan, kenapa tidak dibawa terus ke pihak berkuasa ataupun dikemukakan dalam inquest? Kenapa harus diumumkan di pentas politik di hadapan orang yang ramai? Apakah tujuannya? Adakah untuk mendapatkan simpati rakyat? Ataupun untuk menunjukkan yang beliau lebih prihatin berbanding kerajaan sedia ada? Mari kita coba renungkan sejenak. Inquest adalah proses undang-undang yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti dan keterangan saksi dan bukan berdasarkan retorik politik. Tetapi, apabila seorang ahli politik berpengaruh melabel kematian itu sebagai pembunuhan, ia dengan sendirinya boleh mempengaruhi persepsi masyarakat. Rakyat mungkin mula menekan mahkamah, menuduh polis tidak telus, dan akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan negara. Bukankah ini sesuatu yang sangat berbahaya? Namun dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan satu lagi fakta. Kes Zara memang meninggalkan banyak persoalan yang masih belum terjawab. Bagaimana seorang pelajar boleh jatuh dari tingkat 3 asrama? Mengapakah kes buli yang didakwa berlarutan selama bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak dapat dibendung oleh pihak sekolah? Kenapa langkah-langkah perlindungan tidak diambil lebih awal walaupun terdapat laporan bahwa Zara sudah lama menjadi mangsa buli? Nah, jadi disinilah Syafi Apdal mungkin coba menekan pihak berkuasa dengan menimbulkan persoalan-persoalan yang ramai juga dalam masyarakat sedang bertanya. Tetapi caranya melalui kenyataan terbuka yang melangkaui prosedur mahkamah, itulah yang kini menjadi bahan perdebatan. Baiklah sahabat-sahabat semua, adakah kita sedang menyaksikan seorang pemimpin politik yang benar-benar berani menentang sistem demi mencari keadilan, atau adakah ini satu strategi terancang untuk menaikkan nama warisan melalui tragedi seorang remaja yang tidak berdaya? Jika kenyataan Syafi Apdal itu benar, ia adalah satu pendedahan besar yang boleh menggegarkan seluruh negara. Tetapi jika ia hanyalah retorik politik, tidakkah ini bermakna kematian Zara sedang diperalatkan untuk kepentingan parti? Inilah persoalan yang membuatkan kita semua tidak selesa, karena ia bukan sekadar isu undang-undang, tetapi isu moral juga. Politik sepatutnya menjadi wadah memperjuangkan rakyat, tetapi jika penderitaan seorang remaja digunakan sebagai modal politik, di manakah letaknya garis merah? Akhirnya, apa yang kita boleh katakan ialah kes ini sedang memperlihatkan pertembungan antara dua naratif besar. Naratif keadilan melalui proses mahkamah dan naratif politik yang coba mendahului mahkamah dengan kenyataan yang berani. Mana satu yang benar? Hanya masa dan keputusan inquest yang akan menentukan. Jadi saya ingin tanya sekali lagi kepada Anda semua yang masih menonton, yang masih mendengar ulasan ini. Apakah pendapat Anda? Adakah Syafi Apdal seorang pejuang keadilan yang berani berkata benar walaupun berdepan risiko undang-undang? Ataupun adakah beliau sekadar seorang ahli politik yang bijak menggunakan tragedi untuk kepentingan politik? Nah, oleh itu tuliskan jawaban Anda di ruangan komen di bawah, karena inilah perbincangan yang bakal menentukan bagaimana kita menilai pemimpin kita. Dan sebelum Anda keluar ataupun sebelum Anda menutup video ini, jangan juga lupa kisah ini belum lagi selesai kawan-kawan. Inquest masih lagi berjalan. AGC masih meneliti kenyataan Syafi Apdal dan rakyat masih menunggu kebenaran.
Kita akan terus bongkarkan apa yang berlaku di sebalik tabir. Jadi pastikan Anda subscribe, tekan lonceng notifikasi dan kongsikan video ini supaya lebih ramai orang tahu tentang kontroversi besar yang sedang menggoncang politik dan sistem keadilan negara kita. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi dari kami di sini saja. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.